إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ini dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kitab zakat. Dan perbincangan kita sambungan daripada semalam iaitu zakat buah-buahan. Pagi ini ialah berkaitan dengan zakat pertanian dan buah-buahan. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, rintitan daripada topik semalam, soalan yang ditanyakan, perlu ke bayar zakat daripada sumber yang haram? Maka jawapan yang saya telah rujuk memang tak dibenarkan ataupun dianggap menghormati Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu pertamanya ialah tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan berdosa, katakan. Kerana satu perbuatan mendapat hasil daripada yang haram, kemudian mengeluarkan zakat dengan menggunakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha tayyib wa la yaqbal illa tayyibah. Allah Subhanahu wa taala baik dan dia tidak akan terima daripada harta kecuali yang baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mana sumber yang haram, katakan tidak wajib untuk dikeluarkan zakat, maknanya tak perlu dikeluarkan zakat daripada harta yang haram. Yang jelas haramnya lah, yang jelas haramnya. Persoalan malam, bila Aman tanya malam berkaitan dengan sumber, contohnya yang bekerja dekat tempat-tempat yang haram, misal kata, kita tak boleh nak assume terus kita kata sumbernya haram. Allah takut di sana ada syubhah ataupun sewaktu dengannya. Hak yang tu kita kata serahkan kepada jabatan mufti untuk menentukan sama ada mereka perlu mengeluarkan zakat ataupun tidak. Tetapi kalau ianya jelas dah daripada sumber yang haram, makanya tuan-tuan macam Allah tidak wajib, bahkan tidak perlu, bahkan berdosa dikeluarkan zakat daripada sumber tersebut. Macam Allah, wallahu taala alam bisawab. Adapun soalan yang berikutnya ialah berkaitan dengan KWSP. KWSP macam Allah, zakat perlu dikeluarkan setelah duitnya tersebut dikeluarkan. Bahkan dalam fatwa-fatwa Jabatan Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam wilayah ataupun Jabatan Lembaga Zakat Selangor, kewajipan bayar zakat itu zakat KWSP apabila duit KWSP dikeluarkan. Tentulah dia sama dengan zakat simpanan, maknanya dia perlu tunggu setahun. Tetapi digalakkan dalam keputusan fatwa, digalakkan keluarkan zakat semasa duit tu dikeluarkan, jika cukup nisab, mengatakan. Kalau tak cukup nisab, digabungkan dengan duit-duit yang lain, digabungkan dengan duit-duit yang lain jika ada, katakan, termasuk simpanan-simpanan yang lain. Wallahu a'lam. Dia bukan kira yang jumlah semua yang ada kat dalam akaun tu. Jumlah kerana apa? Sebab jumlah dalam akaun itu dipanggil bukannya pemilikan penuh, dipanggil lam yamlik milkan tamman. Dia tidak memiliki jumlah itu dengan pemilikan yang sempurna. Sebab syarat nak keluar zakat ialah mesti ada pemilikan yang sempurna.
Jadi itu jawapan yang boleh saya kongsikan. Dan pada pagi ini kita nak lihat zakat pertanian dan buah-buahan yang ditakrif, kita takrifnya, definisinya. Disyariatkan zakat pada hartanah yang berkembang. Dengan demikian tidak diwajibkan zakat pertanian dan buah-buahan kecuali apabila merupakan bahan yang menjadi makanan asasi manusia. Ini yang jadi makanan asasi. Dan dapat satu, makanan asasi. Dua, simpanan. Maknanya makanan tadi boleh disimpan. Hasil pertanian tersebut tidak menjadi rosak dan merupakan jenis yang ditanam manusia. Ada 3 syarat zakat buah-buahan ni ataupun pertanian. Yang pertama, makanan asasi manusia. Yang kedua, ianya adalah jenis yang boleh disimpan tahan lama, tak mudah rosak, dan juga macam Allah, jenis yang ditanam oleh manusia. Kalau ditanam oleh binatang tak wajib lah, bukan kita punya lah, nyatakan, ataupun bukan kita yang tanam. So zakat dikhususkan pada makanan asasi kerana makanan asasi ini merupakan satu keperluan yang tidak akan ada kehidupan tanpanya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat pada para penanam makanan asas. Sebab makanan asas adalah merupakan tumbuhan yang mulia, yang merupakan makanan yang diperlukan semua manusia. Disyariatkan dalam nas Al-Quran, dalam nas hadis Nabi SAW banyak. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ni, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat padahal kamu sendiri tidak sekali-kali mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Dan ini juga macam Allah sabit dalam hadis Nabi SAW, zakat ternakan seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan macam Allah, adakah semua buah-buahan yang diwajibkan, adakah semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakat? Tidak, tak semua buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dibayarkan zakat ialah antaranya ialah kurma, anggur. Kalau kita kat Malaysia kita tak ada anggur, kita tak ada kurma, sebab dia bukan makanan asasi kita, ataupun bukan makanan buah-buahan yang tahan lama di kalau kita katakan maknanya kat Malaysia ni kurma dengan anggur tidak ditanam. Kalau dah ditanam di Malaysia, anggur dengan kurma ini wajib dibayar zakat. Tapi kita dah start kat Malaysia, ada orang dah start tanam anggur, ada orang dah start tanam buah kurma. Jika hasilnya mencapai nisab yang ada, maka wajib dibayar zakat. So nisab sekejap lagi kita akan terangkan berapa dia punya nisab dia. Adapun kita kat Malaysia yang biasanya ialah padi. Selain daripada padi, gandum kita kat Malaysia tak ada. Kita belum ada lagi ladang anggur, ladang gandum. Walaupun macam Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dah ada kajian yang dibuat untuk penanaman gandum, macam seperti mana yang telah ditanam di Indonesia. Saya rasa dah ada penanaman gandum dah ada, katakan. Kita kat Malaysia tak ada lagi gandum. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu, yang bijirin yang ada jagung. Jagung, tapi jagung kita kita tak keluarkan dalam bentuk yang dipanggil pengeringan. Kita keluarkan dalam bentuk yang muda, katakan. So dalam yang mengeluarkan muda itu tidak tidak sama dengan yang pengeluaran yang kering. Yang kering yang kita gunakan untuk buat
makanan apa, dia kata makanan ternakan atau sebagainya, sebab jagung di banyak kategori. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, adapun buah-buahan yang lain, contohnya buah rambutan, durian, semua itu tidak dikenakan zakat, sebab pada asalnya sifatnya buah-buahan tersebut tidak boleh tahan lama. Tidak boleh tahan lama, sebab antara, dan dia bukan makanan asasi. Dia bukan jenis makanan asasi. Macam juga buah pisang, buah zaitun, buah jambu dan buah-buahan yang lain, maka tidak diwajibkan zakat pada selain itu. Wallahu a'lam. Kalau buah-buahan tadi kurma dengan anggur lah. Kalau biji-bijiran tadi saya kata gandum dengan padi, itu yang makruf, yang mengeluarkan zakat, dan termasuk sekali bali dan sebagainya lah, al-qumh. Hasil pertanian yang diwajibkan zakat, wajib hukumnya mengeluarkan zakat daripada semua yang keluar daripada bumi. Dengan syarat yang termasuk tanaman yang dimakan secara ikhtiar, secara pilihan. Apa dia? Gandum, biji gandum, padi, jagung, kacang, dan seumpamanya. Jika dapat disimpan dan makanan tersebut dimiliki oleh pemiliknya dengan bertujuan mendapatkan keuntungan. Kacang ni bukan kacang, ni kacang tanah. Maksudnya kacang tanah. Kacang tanah sebab kacang tanah boleh simpan. So dia boleh simpan lama, katakan. Sama juga dengan jagung yang apa ni, yang dipanggil yang kering tadi. Tak boleh disimpan lama. Hal ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan keduanya ke Yaman untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada penduduk Yaman. Baginda bersabda, janganlah kamu mengambil sedekah kecuali daripada 4: gandum, biji gandum, anggur kering, dan juga buah tamar. Kerana hasil bumi ini memiliki manfaat yang sangat banyak dan juga dapat disimpan untuk dimakan. Itu dia tuan-tuan mati Allah. Ukuran wajib yang mesti dikeluarkan pada hasil pertanian diwajibkan pada tanaman dan buah-buahan ialah 10% daripada jumlah tanaman yang yang ada, itulah hasil dia berapa, dan dia ada nisab je. Tapi jumlah yang kena keluarkan zakat, dia punya berapa persen nak kena keluarkan ialah 10%. 10% ni tuan-tuan mati Allah ialah kita tidak dengan syarat lah, ada syaratnya. Maknanya contohnya kalau macam padi tu, kita tidak ada usahakan menyalurkan air, proses mengambil air apa semua, sedut air ke masuk ke, tak ada. Kalau macam tu kita hanya mengharapkan air hujan saja ataupun air sungai, mata air dan sebagainya, tanpa diangkat atau diangkut menggunakan alat ataupun sewaktunya, ataupun pengairan daripada air yang dipelopori dengan cara membeli. So kalau air tu kena bawa tarik daripada sungai, bawa masuk, kita yang usahakan tarik daripada sungai misalnya kata, ataupun something lah, kita gunakan cara dengan kulfah, dengan usaha daya, kena bawa air itu masuk ke kawasan padi, maka itu tak kena 10%, dia kena 5%, dia panggil nisfu usyur. Nisfu usyur. Kalau air itu kena sedut daripada sungai bawa masuk, maka dipanggil dia kena bayar zakat, bukan 10% tetapi 5% saja. 5%. Kemudian 5% itu kalau pengairan dengan cara mengangkat atau dengan cara membelilah, katakan macam tadi kata, pengairan yang dibuat guna mesin ke, sedut air, wallahu a'lam. Kalau begitu, maka dia hanya perlu bayar 5% daripada nisab zakat pertanian tadi. Wallahu a'lam. Baik. Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan, kalau dia hanya disiram dengan air hujan, maka zakatnya adalah 1/10
Dan tanaman yang disiramkan menggunakan timba ataupun nyentera, maka zakatnya ialah 1/2 dipanggil nisfu usyur. Nisfu usyur maknanya 5%. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang disiram dengan air sungai dan air mata air, maka zakatnya adalah 1/10. Dan yang disiram dengan kincir ataupun yang sewaktu dengannya, maka dia kena bayar 1/2. 1/2 ni makna 5%. Dia panggil 1/2 daripada 10. Maksudnya 5 lah kan. Ini 5%. Dalam riwayat dinyatakan atau tanah yang diairi air hujan adalah 1/10. Apabila tanaman kadang-kadang menggunakan alat pertanian dan kadang-kadang lagi tidak menggunakan alat seperti itu, sepertinya dia hanya mengharapkan air hujan, mata air atau sungai, maka apabila seimbang, maka zakatnya adalah 3/4. Kat sini apabila tanaman dia guna dua-dua, dia harap dia menggunakan alat tarik air, dalam masa yang sama kadang-kadang dia tak gunakan alat, maka di sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kena rubu' usyur. Rubu' usyur maknanya 2.5%. Dipanggil 2.5%. 1/4 daripada 10, which is 2.5 lah kan. 1/4 daripada 10. Namun apabila ada perbezaan di antara hal mengairi ini, maka hukum yang dipakai adalah pengairan yang lebih banyak manfaatnya bagi tanaman. Apabila sedikit ataupun banyak, itu kalau dia yang pertama fully harapannya daripada air hujan dengan air sungai yang mengalir masuk, maka 10%. Tapi kalau kita usaha tarik air sungai dengan mesin apa semua masuk air, maka dia kena 5%. Kalau half-half, separuh air hujan, separuh gunakan mesin alat semua, maka dia kena 2.5%. Tetapi kalau satu lagi, mana yang lebih dominan nyatakan. Dan ini kalau dominannya dengan air hujan, maka dikiraannya dengan air hujan, maknanya 10% lah. Mana yang lebih banyak. Kalau nak kira peratusan tu nanti dia lah orang petani lah lebih arif masa dia mengusahakan tanah ni, dia banyak guna apa katakan. Adakah dia hanya mengharapkan air hujan, air telaga ataupun air boring ke sekarang. Tapi boring pun sekarang macam Allah Subhanahu wa taala semua gunakan peralatan kan, katakan mesin semua. Jadi tidaklah dikatakan directly guna air mata air, dia katakan sebab ada guna peralatan. Bila guna alatan macam Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bayar 5% sahaja daripada jumlah. Baik, nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Zakat tidak diwajibkan pada bijian dan semua hasil bumi yang dapat ditimbang, kecuali apabila dia sampai 5 ausuk. Kata sabda Rasulullah SAW, hasil bumi yang kurang daripada 5 ausuk tidak diwajibkan zakat. Tidak diwajibkan zakat. 1 wasak bersamaan dengan 60 sa'. 1 wasak bersamaan dengan 60 sa'. 60 sa', 1 sa' bersamaan dengan 4 1 sa' tu 1 gantang. Sa' tu maknanya gantang. Maknanya 5 ausuk ni, 1 ausuk bersamaan 60 gantang. 60 gantang bersamaan dengan 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak lah kan. So lebih kurang lah ukurannya tuan-tuan, 1 cupak 1 cupak 4 cupak. 1 cupak bersamaan dengan 600 gram. 1 cupak bersamaan dengan 600 gram. So 1 gantang bersamaan dengan 2.4 kilo. 2.4 kilo. So 2.4 kilo kali dengan 60 kali dengan 5 lah.
Sebab 5 ausuk. So kita akan dapat lebih kurang dalam berapa ni, kata dalam 600 lebih, katakan. Saya pun kena tengok apa ni, kalkulator, katakan. Ada kalau tadi saya sebut nama Allah, kita kata tadi 2.4 kali dengan 60 kali 5. Kenapa 60? Sebab satu ausuk bersamaan dengan 60 sa', 60 gantang, kan. So kita ada 5 ausuk, so kena kali dengan 5 lah. So jumlahnya ialah hampir 720 kg, katakan. Kalau silap saya lah, kata lebih kurang dalam 370, maknanya 700 lebih, 720 kg. Satu untuk 5 ausuk tadi. Sebab satu ausuk 60 kali dengan 2.4 bersamaan dengan 144. 144. So satu wasak adalah bersamaan dengan 60 sa'. Satu sa' dalam ukuran kg ialah 2.4 kg, maka nisabnya adalah 600 sa' kali 500 bersamaan dengan 300. Adapun satu sa' adalah 2.4 kg, maka nisabnya adalah 720 kg. Dalam buku ni dia tersilap, dia tulis 72 kg. Jadi siapa baca buku ni kena betul-betul kena hati-hatilah. Tak, dalam buku ni mungkin ada tersilap, dia tertinggal kosong. Nyanyi kalau fiqh apa ni, buku ni apa ni, matematik yang tinggal kosong. Dulu ada satu seorang ustaz daripada mana tak ingat, tapi dia meletakkan berat pedang Nabi itu berapa ratus kg, dia katakan. Rupanya tersilapnya apabila angka Arab, bila dia diterjemahkan ataupun ditranslatekan dalam bahasa Melayu ataupun diromankan nombor tu, dia terbalik. Nombor kita baca daripada kiri, kan? Kita baca daripada kiri. Arab dia tak baca daripada kiri, dia baca daripada kanan. Jadi bila titik peluhan tu, bila kita translate Google ataupun translatekan nombor tu kepada daripada Melayu ataupun Romans, kalau kata 7.2.143 dalam Arab, dia terbalik. Dekat dalam bahasa Melayu dia akan jadi 341.27. Tak, dia akan terbalik. Jadi dia kata pedang Nabi beratnya gitu. Silap lah, sebab itu kadang-kadang silap terjemah bila dalam terjemahan sangat kena berhati-hati. Jadi macam Allah Subhanahu Wa Taala, kesilapan itu berlaku. Tak masalah lah, silap tu kita tak ada masalah. So, contohnya kat sini dalam kesilapan tinggal kosong. Sebab apa? Saya boleh tahu kosong, boleh tinggal kosong kat sini. Mungkin salah masa typo, masa type. Jadi sebenarnya 300 kali, jelas-jelas 300 kali 2.4 maknanya 700 lebih, katakan. 702.4 maknanya 720. Setinggal kosong. Namun macam Allah, jadi kalaulah hasilnya tadi sampai 720 kilo, makanya baru dikenakan zakat. Kalau tak sampai 720, maknanya tak kenalah bayar zakat. Berapa persen kena zakat zakat pertanian dan buah-buahan ni? Tadilah tengok sumber dia, airnya daripada mana. Kalau 100% terhadap air hujan saja, 10%. Dengan maknanya salirannya anda mengharapkan air hujan dan air sungai, maka 10%. Tapi kalau dia pengairannya dengan menggunakan alat, mesin dan sebagainya, makanya dia hanya kena bayar 5%.
sahaja daripada. Kalau kata 10% kat sini, dia kenalah keluarkan sebanyak 72 kilo. 72 kilo. Ini semalam yang kita bincangkan, jumhur ulama berpandangan mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali wajib keluar zakat dengan dengan barang tu sendiri ataupun dengan hasil tu sendiri. Maksudnya kalau dia padi, dia kena keluarkan padi lah. Kalau buah kurma, dia kena keluarkan buah kurma. Dia tak boleh keluarkan dengan nilaian. Itu jumhur ulama, hatta mazhab Syafi'i. Tapi kita kat Malaysia melihat pandangan yang bukan mazhab. Maknanya melihat daripada kerana mengambil pandangan mazhab Hanafi dan juga pandangan Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam masalah ni, kerana lebih lebih manfaat kepada orang fakir miskin dengan nilaian itu. Maka sebab itu kita kat Malaysia ni banyaknya guna nilaian. Kita tak gunakan orang yang tanam padi tu, dia kena keluarkan jumlah yang dipanggil dengan padi itu sendiri. Dia kena keluarkan dengan nilaian. Saya tak tahu berapa dalam tempoh satu ekar boleh hasilkan berapa kilo padi. Saya pun tak pasti katakan. Yang tu kena tanya ahli je lah. Kena tanya ahli berapa satu ekar hasilnya. Wallahu a'lam. Okey. Namun dalam hasil ini ada pengecualian, iaitu pada padi dan juga iaitu jenis gandum, hasil pertanian lainnya yang dapat disimpan dengan kulitnya dalam keadaan ini 2 wasak dianggap 1 wasak, maka nisab di dalamnya adalah berlipat, yakni 10 ausuk. Jadi kita kata yang 5 ausuk tu tadi adalah yang dah jadi beras, yang dah jadi gandum. Tapi kalau dia masih lagi dalam, dipanggil apa, dalam padi lah, bukan beras, padi. Maknanya dia masih lagi dalam kerongsang dia tu, ataupun kita masih lagi dalam kerongsang lah, dan dalam dia punya ni lah. Kalau kita panggil padi tu, padi lah, bukan bentuk beras. Kalau gandum tu masih lagi dalam dia punya ni lah, dia punya bukan dah keluar daripada tu. Sama juga dengan biji bali ataupun sewaktu dengannya, mengatakan yang masih lagi dalam kerongsang dia, ataupun dalam masih lagi dalam bentuk biji, bukannya dah proses. Dia sekali ganda. Kalau kata padi, dia akan jadi 10 ausuk. Maknanya 720 darab dengan 2, kita ada 1440 lah. So zakat padi akan base kepada gandaan tu. Maknanya kalau dia tak mesin lagi, dia tak proses jadi beras, maka padi yang dikeluarkan ialah seberat 1440 kg. Barulah dikeluarkan sebanyak 10% ataupun 5% ataupun 2.5% mengikut ciri-ciri yang ada yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Itu berserta dengan kulit dia lah. Kalau berserta dengan kulit, dia kata digandakan jadi 10 katakan. Maknanya bukan 5 ausuk. 5 ausuk tu selepas dah diproses, dah buang kulit apa semua. Kalau belum proses, masih lagi dengan kulit, maka dia jadi 10 ausuk, iaitu 1420 kg. Itu anggaran. Waktu pelaksanaan zakat pertanian dan buah-buahan, kita kata tidak wajib zakat hasil pertanian kecuali setelah ada biji. Kerana ketika itu belum muncul bijinya. Maka zakat pertanian ini diwajibkan apabila buahnya tadi dituai. Sebelum tuai tak kira.
Tak boleh main agak-agak ianya mesti setelah dituai. Artinya dah dituai itu maksudnya dah masak lah kan, kan dah masak, maka masih dianggap sebagai daun yang tidak diwajibkan zakat. Kalau tak jadi, makna masih lagi biji yang kecil macam padi tadi, hijau lagi katakan, tak wajib lagi. Dia dah wajib apabila dah masak, dah menguning, dah masa untuk dituai. Maka hasil pertanian menjadi akan tetapi tidak dapat dikeluarkan zakat pada biji-bijian kecuali setelah masak dan menuainya tiba. Sedangkan pada hasil buah-buahan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah berlaku setelah nampak kelayakannya. Adapun sebelumnya maka belum diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Maksudnya tadi zakat anggur kan, bukan zakat anggur tu kita kata yang 5 ausuk itu masih dah kering. Dia dah kering katakan. Lagilah mungkin di sisi ulama anggur tu kita kata kalau keringnya tu lagi ringan bilangan dia. Lagi ringan nak banding dengan ketika dia muda. Mungkin ada tak sama dengan kiraan beras tadi dengan padi, mungkin berganda lebih untuk zakat anggur. Sebab dia tengok yang kering. Macam juga buah tamar. Buah tamar kita ada makan yang muda, yang muda dipanggil rotak. Sedangkan 5 ausuk ini adalah yang kering. Yang kering. Kalau dia ambil yang muda, dia adalah dia punya, nanti kita akan lihat macam Allah Subhanahu Wa Taala kalau tamar yang muda ni berapa persen yang diturunkan tak kena bayar zakat. Dia ada dia punya kiraan-kiraan dia juga. Baik. Bentuk kelayakan di sini dapat diketahui melalui adanya pengalaman. Kelayakan kurma muda yang untuk boleh dimakan dapat dilihat apabila memerah, rasanya mula manis, sedangkan anggur dapat dirasakan daripada rasanya yang telah manis dan lainnya. Kelayakan sebahagian orang biasanya adalah sama dengan orang yang lainnya. Kelayakan untuk dimakan pada sebahagiannya sama seperti semuanya apabila telah nampak kelayakan pada sebahagiannya, walaupun sedikit, maka telah jatuh dimulakan kewajipan zakat pada semuanya. Bukanlah kata kena masak semua, ranum semua barulah boleh dituai dan ada zakat ni, katakan tidak. Tapi cukup masak sebahagian pun dah boleh membawa kepada kewajipan bayar zakat jika sampai nisabnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu menjual kurma ataupun buah-buahan lainnya sehingga nampak nyata bagus buahnya. Ini termasuk dalam bab pajak. Pajak. Dalam kes yang lain ni saya cuba keluar sikit dalam topik. Bila kan ramai sekarang ni orang memajak, orang pajak kan. Dipajak. Pajak apa? Pajak dusun durian. Kita keluar sikit macam topik pajak durian, pajak pokok rambutan ataupun pajak pokok buah-buahan lah. Sekarang dia sebenarnya tidak boleh pajak itu kecuali selepas telah nyata masaknya, baru boleh dipajak. Tapi kadang-kadang kita tak pajak cara macam tu. Kita tak pajak buah, kita pajak pokok. Dia lain. Kalau pajak pokok ya setahun ke berapa tahun dia sewa, katakan tanah tersebut dengan hasilnya. Tapi kalau dia nak pajak buah, dia tak boleh pajak buah itu pada awal-awal. Contohnya buah durian tadi baru keluar potek contohnya. Rambutan tu baru keluar dia potek juga yang kecil-kecil tu, katakan. Dia tak boleh pajak, dia tak boleh jual masa tu. Tengok buah durian banyak buah kan, banyak dah potek-potek tu, okey dia nak jual lah, siapa nak ambil, katakan. Tak boleh, tak sah jual beli kat situ. Dia kena nak jual buah-buahan yang ada kat pokok itu apabila telah jelas masaknya. Masaknya maksudnya ada dah nampak sebiji dua biji masak, baru boleh jual.
untuk anggaran keseluruhan katakan. Tapi kalau sikit-sikit kalau belum lagi nama Allah, tak ada yang masak lagi, masih hijau lagi tuan-tuan, tidak boleh kita jual. Kata Rasulullah SAW, janganlah kamu menjual kurma dan buah-buahan lain sehingga nampak jelas buahnya. Dalam hadis yang lain, kalau hatta ihmarrat ataupun isfarrat, sehingga dah berubah warna jadi warna merah ataupun warna kuning, katakan. Ikut buah-buahan lah jenis. Buah duku tak boleh nak jual, buah lansat tak boleh nak jual, masih hijau. Tapi bila dah nampak start menguning, baru boleh pajak. Tak, wallahu a'lam. Kerana nak meraih kedua-dua belah pihak, meraih kedua-dua belah pihak, yang menjual dengan yang membeli, kata. Sebab yang menjual, yang membeli kata dia tidak menanggung kerugian. Andai kata kalau dia beli masa muda lagi, dia beli, berlakunya masalah kepada hujan ke banjir ke apa semua, ataupun menyebabkan luruh semua buah. Kan buah durian kan ada masa-masa bila keluarkan potek saja nama Allah, sampai bila hujan lebat, hujan panas dia jatuh, katakan. Jadi dah rugi pembeli, rugi. Aku ingatkan pokok ni itu buah banyak, tiba-tiba bila dah membesar tinggal lagi 3-4 biji je tinggal. Jadi duit dah rugi, kerugian dah ada. Jadi untuk nak meraihkan atau nak menjaga kemaslahatan kedua-dua pihak, jadi tuan-tuan, sebab itu syarak menentukan nak pajak buah dia dah jelas masaknya. Bukanlah semua kena masak, tapi dah jelas, maknanya dah ada dah yang masak. Wallahu a'lam. Apabila si pemilik kebun hendak jual tanamannya sebelum nampak kelaikannya disebabkan adanya hajat atau keperluan, maka tidak dimakruhkan, mana boleh kalau dah jelas masaknya. Namun apabila menjualnya untuk melarikan diri ataupun menghindari daripada kewajipan zakat, maka hal ini adalah dimakruhkan. Kerana dirinya dengan tindakannya itu, inilah telah melarikan diri daripada suatu usaha yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang seterusnya, katakan penaksiran buah-buahan. Maksudnya di sini adalah pengiraan. Dengan kata lain, pengukuran dan penaksiran atas kurma masak sebagai kurma di pohon kurma, dan pengukuran anggur sebagai kismis di pohon anggur. Hal ini akan berlaku dengan adanya penglihatan dan pemerhatian yang dilakukan oleh seorang yang ahli lah, mengatakan. Dari kurma itu keluar zakatnya sebanyak ini, dan daripada kismis ini sebanyak ini. Lalu si pemiliknya menghitung, kemudian mengeluarkan sebahagian 1/10 daripadanya ataupun 1/20 sebagainya yang telah ditentukan. Jadi kita kata ahlinya kena tengoklah, orang yang ahli dalam bidang ni kalau anggur, contoh anggur, kalau kering ni berapa kilo dapat. Biasanya orang ahlinya dah tahu dah, anggur jenis ni kalau kering kalau basah berapa kilo, kalau kering berapa kilo, kalau banyak macam ni. So kita akan base kepada yang kering, nyatakan yang kering, nyatakan berapa. Kalau nak yang basah tadi, kena tengok kiraan 720 kg yang kering itu berapa pula harga anggur yang masak, yang masak yang dipanggil fresh tu, katakan. Yang fresh, katakan. Sama juga buah tamar. Buah tamar kering. Buah tamar ni dia bukan kering kat pokok. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab, dia buat pengeringan buah tamar itu, dia ambil, dia akan potong, lepas tu dia akan tanggalkan, lepas tu dia akan jemur. Dia akan jemur, dia adalah cara prosesnya. Bukanlah dia kering kat pokok, ya katakan. Jangan silap pula. Dia bukan kering dekat pokok, dia kering dekat bawah, katakan, dekat pengeringan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah, di sini disebut hal ini berlaku dengan adanya penglihatan, dan maknanya orang yang ahlinya akan lihatlah
pakar-pakar ataupun mungkin dah ada dah. Saya tak berani nak cakap berapa kilo sebab kalau yang fresh tu saya tak ada maklumat tentang anggur tu berapa banyak. Tapi tadi hanya disebut untuk padi, dengan yang ada dia panggil kulit, yang berkulit ni, macam padi dengan gandum. So itu adalah 10 ausuk. Tapi anggur dia tak sama, dia tak boleh kira 10 ausuk juga. Dia tak boleh kira 1440 kg. Sebab belum tentu, sebab dia beza kan, sebab dia berair. Bila berair dia nak keringkan, dia akan jadi lagi turun. Mungkin kalau 100 kg itu tinggal 15 kg je ke, wallahu a'lam. Jadi nak kena tengok, kena tanya pada pakar lah, wallahu a'lam. Kedua-dua buahan, kemudian buah-buahan ini untuk si pemiliknya dan dirinya berhak melakukan apa sahaja yang dikehendakinya pada buah-buahan tersebut. Kemudian apabila telah tiba waktu dan masa penuaiannya, maka anggur itu diambil dan memisahkan bahagian yang telah disukat, diperkirakan ahli tersebut untuk dikeluarkan zakat. Hal ini bersandarkan kepada hadis riwayat Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW pernah mengutuskan Abdullah bin Rawaha kepada seorang bangsa Yahudi untuk menyukat pohon kurmanya ketika telah baik ataupun layak buahnya sebelum dimakan daripadanya. Diriwayatkan daripada Sahal bin Bakar berkata, kami diberitahu oleh Wahib daripada Amir bin Yahya daripada Abbas Sayyidi daripada Abu Humaid berkata, kami pergi berperang beserta baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke desa Wadil Qura, iaitu sebuah tempat yang terletak antara Madinah dan Syam, tiba-tiba seorang perempuan sedang berada di kebun miliknya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan para sahabat, taksirlah atau perkirakanlah berapa hasil kebun ini. Rasulullah SAW sendiri juga memperkirakan atau mentaksirkan hasil, iaitu 10 wasak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita tersebut, perhitungkanlah hasil yang keluar daripada kebun anda ini, juga perhitungkanlah ukuran wajib yang dikeluarkan untuk cukainya. So, cukai pun kena jugalah. Kalau orang bukan Islam, dia memang tak keluarkan zakat, tapi boleh dikenakan cukai kepada hasil. Orang bukan Islam kalau dia tanam padi, kan, maknanya kena bayar cukai, kan, terhadap padi tersebut. Bukan maknanya orang Islam dah kena bayar zakat, maknanya orang bukan Islam kena bayar cukai, kan. Wallahu a'lam. Setelah tiba di Tabuk, maka Rasulullah SAW bersabda, malam nanti akan bertiupan angin yang kencang. Maka beliau memerintahkan jangan seorang pun berdiri, sebab dikhawatirkan akan terbawa oleh angin tersebut. Demikian pula yang memiliki unta, supaya ditambat agar tidak lari kerana ketakutan oleh tiupan angin. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, pada malam harinya angin kencang bertiup dengan hebat. Ketika itu ada seorang yang berdiri lalu dicampakkan oleh angin sehingga terjatuh di Gunung Tai. Maknanya ribut yang ni dibawa angin. Maknanya dahsyatlah ribut ni, tuan-tuan macam Allah. So Nabi dalam hadis ni kita kata kalau ribut tu jangan berdirilah, jangan berdiri, katakan. Sebab kalau berdiri boleh dibawa, boleh diterbangkan, boleh. Kalau ribut itulah seperti mana disebut Nabi dalam hadis ni, Nabi kata jangan berdiri, katakan. Taib. Sewaktu baginda Rasulullah SAW kembali dan tiba di Wadil Qura, baginda bersabda kepada perempuan pemilik kebun itu, berapakah hasilnya yang diperolehi daripada kebun anda? Perempuan yang menjawab, adalah 10 wasak, sebagaimana yang menjadi taksiran perkiraan baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, aku akan segera pulang semula ke Madinah, maka siapa di antara kamu, yakni sahabat, ada yang hendak segera pulang bersamaku, hendaklah cepat-cepat mempersiapkan segala sesuatunya. Penaksiran ataupun penyukat ini sepatutnya dilakukan oleh seorang yang ahli, berpengalaman dan juga termasuk orang yang dipercayai.
Perkiraan tidak boleh dilakukan kecuali setelah nampak kelayakan buah tersebut, iaitu masak dan kelayakannya untuk dimakan. Dalam melakukan perkiraan ataupun pentaksiran cukup hanya seorang yang melakukan, iaitu seorang yang memiliki sifat yang adil, amanah dan juga memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, nyatakan. So perkiraan tu kita kata dia kita kata dia kena daripada orang yang adil lah, yang tahu. Ada jangan hasil kita kata untuk satu petak katalah 8, patutnya 8,000 kilo, tapi disebabkan nak ngelakkan bayar zakat, diklaimnya tak sampai, mungkin hanya 1,000 saja ke, mungkin 3,000 kilo ke, kurang daripada yang nilai sebenar, nak kurangkan bayar. Dan sekarang ni macam-macam, ada bila time nak kena bayar cukai saja, kena tolak ni dapat kurang lagi kan. Zakat pun dia nak buat macam tu juga, katakan. Tak boleh lah, katakan. Jangan dibuat begitu, nama Allah Subhanahu Wa Taala, penipuan. Tapi kalau betul, kata tak ada masalah, katakan. Mana dah timbang, memang itu je hasilnya 500 kilo lah. Tidaklah kata dia kena usahakan juga dapat sampaikan sampai 1,000 kilo untuk dia bayar zakat. Kalau tak ada, itu saja, itulah maknanya tak kenalah bayar zakat. Tapi kalau capai, macam Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dikurangkan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Surah Al-Qasas, surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Ini hikmah daripada penaksiran ini adalah bahawa kaum fakir miskin adalah ikut berkongsi pada harta yang dimiliki oleh orang yang ada harta. Katakan kita ada tanaman, kita ada buah-buahan, kita ada duit, maka kita kena ingat macam Allah, bahagian daripada orang miskin dalam harta yang kita miliki sebanyak 2.5% minimum. Kalau buah-buahan tadi boleh sampai 10% daripada hasil, itu adalah untuk orang miskin, fakir miskin, untuk asnaf. Maknanya bukan 100% milik kita, bukan 100% milik kita, ada milik orang lain. Bila waktu mengeluarkan zakat, yang terakhir sekali mengamati Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila kena keluarkan zakat pertanian dan buah-buahan. Kewajipan zakat adalah setelah nampak adanya kelayakan, akan tetapi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada ketika itu. Namun terlaksana sebab kewajipan zakat apabila telah menjadi kurma masak, anggur masak, biji-bijian telah menguat. Dengan kata lain, kewajipan zakat yang diberikan pada kaum fakir miskin adalah apabila bijian dan buah-buahan yang telah ditanam telah menjadi kurma masak, anggur masak, ataupun telah jadi beras, katakan. Apabila dikeluarkan kismis ataupun buah mentah atau kurma mentah, maka hal ini tidak dapat diterima. Tidak boleh mengeluarkan biji-bijian yang dizakatkan kecuali setelah keluar daripada kulitnya, kecuali tanaman alas, kerana di si pemiliknya memiliki pilihan di dalamnya. Apabila dirinya berkehendak, maka ia boleh mengeluarkan zakat setelah memisahkan hasil tanaman tersebut daripada kulitnya, kecuali beras dengan beras dengan gandum. Kalau beras dengan gandum, kita boleh keluarkan zakat tadi. Kalau dengan biji-bijian, dengan kita boleh keluarkan sekali. Dengan padi, kita boleh keluarkan dengan bentuk beras. Sebab depends on pada petani, depends pada asnaf tu, orang miskin dia prefer nak padi ke, ataupun dia prefer nak dalam bentuk padi, beras ataupun padi. Sebab mungkin dia tak nak beras, dia nak padi, dia nak simpan. Sebab kalau beras dengan padi, dia padi lebih boleh simpan lagi lama berbanding dengan beras, katakan. Wallahu a'lam. Tidak boleh diambil zakat apabila dirinya berkenan, maknanya tidak boleh diambil zakat buah-buahan kecuali setelah kering. Hal ini berdasarkan hadis Atab bin Asid mengenai anggur. Ditaksirkan sebagaimana kurma ditaksirkan ketentuannya, dan dizakatkan anggur setelah
keringnya sebagaimana ditunaikan zakat bagi kurma yang kering. Kalau mengambil yang masih basah, maka diwajibkan untuk dikembalikan, dan kalau telah lewat maka wajib dikembalikan nilai harganya. Kalau buah itu sejenis, maka boleh diambil zakat daripada buah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu seperti mana ayat tadi saya terbacakanlah. Jadi itu tidak kalau lebih daripada sejenis tetapi tidak banyak, maka zakatnya boleh diambil daripada setiap jenis dengan adil dan seimbang. Dan kalau jenis itu banyak, maka boleh diambilkan zakatnya daripada perkiraan yang pertengahan, iaitu tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Sebab mengambilnya daripada setiap jenis buah yang ada adalah mengalami kesukaran, sehingga yang diambil adalah nilai pertengahan, bukannya daripada jenis yang paling baik dan bukan daripada jenis yang terlalu buruk. Ini kalau kata buah tamar, tamar ni kan dia banyak jenis kan. Ada tamar ni, ada tamar ni, ada tamar ni, ada tamar ni, tapi semua jumlahnya dia punya nisabnya sama, katakan. Tak kira lah jenis ajwa ke, jenis apa ni, apa nama buah tamar, apa safawi ke apa ke, ikutlah jenis-jenis dia kan, katakan. Tak ada masalah, apa-apa jenis pun boleh dicampurkan beratnya, semuanya, katakan. Tapi dengan syarat tamar lah. Macam anggur juga, anggur ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ini, semuanya boleh dicampurkan. Katalah jenis kecil ada tak banyak, ada 200 kilo ya Ustaz ni katakan. Ya, tapi yang panjang ada 300 kilo, ada yang ni ada 500 kilo. So boleh digabungkan sebab semua jenis yang sama anggur, katakan. Padi pun sama, padi termasuklah pulut dan sebagainya. Dia boleh gabung, katakan, jumlah. Bukan kata padi lain, pulut lain, tidak. Dia yang lain-lain ni, kalau padi dengan anggur tak samalah. Padi ada padi zakat dia sendiri, anggur ada, dia tak boleh gabungkan dua tu, untuk nak lihat kepada berat. Wallahu a'lam. Tidak mengeluarkan nilai, ini mazhab Syafi'i lah. Tidak dibolehkan mengeluarkan nilai zakat yang diwajibkan daripada hasil pertanian ataupun buah-buahan. Itu seperti mana awal-awal saya sebutkan tadi. Zakat pertanian dan buah-buahan, mazhab Syafi'i yang difatwakan dalam mazhab ialah mengeluarkannya dengan buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut, katakan. Dia tak boleh keluarkan dengan nilaian. Tapi fatwa yang akhir yang kita pakai dekat Malaysia ni, kita melihat kepada keperluan ataupun yang mana lebih manfaat kepada orang fakir miskin, maka dikeluarkan fatwa yang bersalahan dengan mazhab, tetapi kesesuaian zaman sekarang, wallahu alam, iaitu dengan nilaian. Dan nilaian adalah mazhab Imam Abi Hanifah dan juga pandangan Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Jadi mudah-mudahan Allah, nanti kita jumpa lagi pada masa akan datang. Tajuk yang berikutnya fasal ke-6, itu zakat barang perniagaan. Okey, wallahu a'lam. Jadi itu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita kupaskan pada malam ini, pada pagi ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.